أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من أهل القرآن مع الكرام السفرة البررة يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu li'atikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri perbincangan pemantapan membaca surah Al-Fatihah. Dan kali ini kita masuk pada siri yang ke-22 dengan menggunakan kitab rujukan asas kita dan merupakan bahan yang ketiga untuk disyarahkan di dalam siri bimbingan ini. Maka kita rujuk kitab ini di muka surat 6, sambungan pada perbincangan seri 21 yang lalu, baris kedua daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahris ala sukunil ghaini, bukan sakuni. Saku jadi okey lah. Sukunil ghaini minal maghdubi wa irharil wawi min waladhdallin wa ma'a tarqiqil lami al-alifi, atau baca sambung wa ma'a tarqiqil lamil alifi. Yang mafhumnya sebelahnya, wahris, dan lobakan. Kita sering dengar dah semenjak syarah kitab ni, loba makna dan sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh. Daripada perkataan biasa Melayu kita, pamak haloba, ambil haloba tu, buang hanya tinggal loba. Ada tamak haloba ni, tamak sungguh-sungguh. Tapi untuk ilmu memang disuruh, memang disuruh, ya. Dan tidak boleh kita lebih kurang tentang ilmu, sebab dari segi tuntutan syariat Islam, ilmu bagi orang Islam ni wajib bertambah setiap hari. Dan lobakan olehmu dan sungguh-sungguh olehmu atas matikan ghain, atau atas mematikan ghain. Huruf ghain tu kena mati sungguh-sungguh, jangan takat pengsan je, suruh mati betul. Kalau katuk lipan tu biar sampai hancur. Contohlah, ada anak murid saya, Syekh Abdul dia kata, "Ustaz, betul ke bunuh cicak dapat pahala?" Maklumat tu nak dihuraikan untuk orang 20 minit.
Sebab dia dapat info gitu, satu hala, bunuh cicak dapat pahala dia. Saya cubit dia sikit, sakit tak? Sakit Ustaz, itu baru cubit. Kalau Ustaz empuk awak macam mana? Saya tak ada dosa Ustaz. Yalah, cicak apa dosa dengan awak je. Kalau tak ada cicak, tak dapat pahala orang kat surau, orang tak cicak. Lepas tu tak cicak pun colour lain, hitam dengan putih. Macam kita sembahyang dengan bilik, rupiah putih, badan hitam. Dan loborkan olehmu atas mematikan. Makna kena bagi mati betul. Makna pengsan pun tak boleh, ya, koma pun tak boleh, kena mati sungguh. Daripada perkataan al-maghdubi, ghain itu magh, itu makna mati. Kalau pengsan, magh, tak ada pengsan istilah tajwid, tapi makna tak mati lagi. Ghairil maghdu, magh, ramai lagi yang masih magh ni. Ala ni ramai lagi. Bukan cakap baca remeh, dia ada ala dalam Fatihah pun. Ala tu ada lagi. Ada lagi. Ramai. Maruk ni. Dia tak mau maruk. Kalau maruk belum kata mati lagi. Maruk baru mati. Bukan mau. Mim tak boleh tebal. Mim nipis, yang tebal ghain. Itu wajib dalam hukum tajwid yang ketiga, isti'malul huruf. Bagaimana kita nak menggunakan huruf. Maghdubi, al-maghdubi, ghairil, ghair itu ghain hidup. Ghairil maghdubi. Dia gitu. Wa izharil wawi, dan menyatakan. Izhar ni makna menyatakan, menerangkan, menjelaskan, memaparkan dengan sejelas-jelasnya, membunyikan dengan seterang-terangnya, dan menyatakan waw daripada walau. Lepas pada al-maghdubi, perkataan berikutnya wala. Jadi maghdubi wa, kena terang waw. Wa ma'a tarqiqil lamil alifi, serta tarqiq ni makna nipis, menipiskan lam. Lam mana? Lam alif. Orang kampung kata lam alif. Lam alif. Dia dalam Quran ada 3. Kita ke papan putih. Dia ada 3 bentuk yang kata lam alif dalam Quran ni. 1, 2, 3. Yang ini lam alif, sebab ini huruf alif. Yang ini lam hamzah wasal, walaupun bentuknya lam alif. Yang ini lam hamzah qata'. Di sinilah kelebihan Rasmul Osmani, tanda-tanda ni ada. Kalau kita pakai Rasmul Imla'i, orang kata Quran Majid dulu, Quran lama, benda ni tak ada. Jadi kita tak boleh differentiate, tak boleh kita nak bezakan mana lam alif, lam hamzah wasal, lam hamzah qata'. Yang dalam Fatihah wala, dia jatuh nombor 1, lam alif. Dia kata kena nipiskan lam alif ni. Wala, jangan walau. Walau, dah tak boleh. Walau to salah, walau to. Jadi di sini dia tuntut ada 3 perkara. Nombor 1, ghain itu matikan. Nombor 2, waw itu jelaskan. Nombor 3, lam alif itu nipiskan. Ghairil maghdubi alaihim. Lepas alaihim baru wala. Bukan lepas al-maghdub, lepas alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kenapa dia suruh waw tu terangkan? Kalau tengok dalam kitab dia tak sebut. Waktu kitab bukan boleh baca sendiri-sendiri, dan bukan semua guru boleh baca semua kitab, melainkan bidangnya. Sebab kalau tidak bidangnya, boleh baca kitab tapi ada benda-benda nanti akan missing.
dalam penyampaian. Bila missing tu, kita dah rugi banyak. Anak murid tak dapat maklumat dan dia tak jadi ilmu yang bermanfaat untuk bahagian yang itu. Sebab ilmu bermanfaat ni mesti disampaikan, diamalkan, digunakan oleh orang lain. Macam ni. Kenapa dia suruh wa izharil wawi? Pernah kita fikir? Dia suruh terangkan waw tu. Sebab dari segi hukum tajwid, apabila mim mati berjumpa dengan salah satu dari dua huruf, satu waw, dua fa, dia sebut dalam syair-syair apa ni tajwid, nak jaga betul-betul. Ya. Wahdar ladha, kamu kena jaga sungguh-sungguh. Bila mim mati jumpa dengan waw dan mim mati jumpa dengan fa. Dari segi tajwidnya nama izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim mati berjumpa dengan selain mim dan ba, izhar syafawi. Tapi bila berjumpa dengan lain dengan mim dan ba, khusus lagi pada huruf waw dengan fa, dia jadi izhar syafawi asyad dipanggil. Asyad maknanya bersangatan. Bersangatan itu bukan setengah orang faham. Dia macam jadi saktah pula mim tu sampai terhenti suara. Kita dengar dalam Fatihah ada Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair, itu mim mati jumpa ghair, itu ikhfa, izhar syafawi semata-mata. Ghairil maghdubi 'alaihim wa, itu mim mati jumpa dengan wa. Kalau dalam Quran bila mim mati jumpa dengan fa satu lagi, dia kena izhar. Izhar syafawi asyad. Bacaan terang kebibiran, syafawi itu kebibiran, asyad bersangatan. Bersangatan ni maknanya terangkan bunyi mim dengan segala sifatnya, suara tak boleh putus. Terangkan waw yang menyambut dengan segala sifatnya, suara tak boleh putus. Tidak ada langsung ciri-ciri saktah. Itu maksudnya. Yang salah macam mana? Ghairil maghdubi 'alaihim wala, dia berhenti suara. Walaupun dia tidak betul-betul buat saktah. Kalau saktah betul-betul macam ni, Ghairil maghdubi 'alaihim wala, itu saktah betul, dua harakat. Tapi ini mirip saktah pun tak boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim wala, mengapa dimati tidak sempurnakan sifat mim baqaul gunnah itu, kesan dengung. Dia patut tak boleh putus suara tu. Ghairil maghdubi 'alaihim wa, him wa, mana ada putus? Him wa, bunyi dengungan mim tu masih ada walaupun bukan dengung yang sempurna. Him wa, yang salah him wa, itu baru salah. Dan salah juga him wa, berhenti suara, tak boleh. Itu sebab dia suruh terangkan wow, sebab dia jatuh hukum izhar syafawi asyad. Sebab dia khawatiri nombor satu orang buat macam saktah, jadi salah. 'Alaihim wa, salah. Dia khawatiri, ya, bila mim dengan waw, ulama tajwid kata takut jadi bacaan idgham. 'Alaihim wa, himwa, jadi himwa. Kalau jumpa fa, takut jadi ikhfa. Kalau dah contohnya macam itu juga, 'alaihim fa, him, jadi ikhfa. Sebab itu dia kata izhar syafawi asyad. Awas olehmu supaya mim mati jumpa dengan fa, jangan jadi ikhfa. Awas olehmu apabila mim mati jumpa dengan waw, jangan jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah, tak kira lah, jangan jadi idgham. Jangan ada ciri-ciri bacaan senyawa atau memasukkan. Itu sebab dia kata wa izharil wawi. Kemudian tadi ya, ghairil maw, jangan ghairil maw. Kalau kita halusi lagi, maw, mim nipis, ghain tebal. Jangan mim tebal, ghain tebal, maw. Ghairil maw, salah, dua-dua tebal. Atau dua-dua nipis, ghairil maw, dua-dua nipis. Atau terbalik, mim tebal, ghain nipis, ghairil maw, mim tebal, ghain nipis. Yang tak, mim nipis, ghain tebal, ghairil maw,
Ma, asalnya ma, au, mau. Begitu juga dia kata wa min waladhdallin. Wa tu alaihim wa ma'a tarqiqil lam al-alif, dan beserta nipiskan lam alif. Wala, asalnya wala. Kalau kita kata la ilaha illallah, patutnya begitu. Azan pun begitu. Kena buat nanti topik azan nanti, Syekh. Tak apalah, ada azan duduk pun, sebab namanya azan dekat. Sebab ilmu Islam untuk dipelajari semua. Orang ibu boleh ajar anak kecil lelaki. Kalau ustazah, ustaz bukan semua ada ilmu azan. Ilmu Islam untuk dipelajari oleh semua orang. Orang lelaki pun kena belajar cerita darah haid, darah nifas, darah istihazah. Jangan main robber scheme je. Bukan kata azan ni untuk lelaki saja, darah untuk perempuan saja. Ya, sebab Islam kata talabul ilm, menuntut ilmu itu faridah, wajib ala kulli muslim, ke atas tiap-tiap orang Islam muslim lelaki, orang muslimah, dan juga orang perempuan Islam perempuan. Orang perempuan Islam perempuan. Lepas itu sekarang di antara sasaran dakwah atau input dakwah kita, Syekh Azmi dan semua sekali, kita nak minta suami-suami bawa isteri dengar mengaji. Cukuplah dah lama kita museumkan isteri kat rumah, kuarantin isteri kat rumah. Isteri kita tuan-tuan kalau duduk letak kat rumah tak dengar ilmu, minta maaf lah, tak ada faham. Faham pun sikit. Ilmu dunia ya dia hebat, ilmu akhirat, ilmu nak masuk 6 kaki bawah tanah nanti. Lepas tu saya menyeru suami-suami, bapa-bapa, bawa isteri pula, isteri. Silap. Maafkan saya. Bawa isteri mengaji apa? Nombor 1 Quran. Nombor 1 juga, bukan nombor 2 fardu ain. Ini fardu ain. Kena bawa tuan-tuan, kena bawa. Bukan semua bawa tiap-tiap kali. Lama-lama rumah bersawang. Dah, tapi input yang macam mana, yang kita memang tahu kita kekurangan kat situ. Loopholes itu, lubang biawak tu kita tahu kita kurang kat sini. Kalau bab duniawi, kenapa kita boleh fulfill benda tu? Untuk ukhrawi, kenapa tak go for it? Saya menyeru sangatlah melalui rakaman ke-22 ni. Bawalah isteri dengar ceramah agama, khasnya ilmu fardu ain. Tolonglah, ya. Sekian dimaklumkan. Jangan potong ni, Syekh Aziz. Semua rakaman kita mesti tak ada potongan, tak ada diskaun sini. Ini penting. Sebab itulah saham yang paling penting. Sekarang orang Meru pun panggil kita malam tadi. Hasil daripada dengar benda-benda ni. Alhamdulillah. Wala, jangan wala. La ilaha illallah. Kalau azan, saya cerita azan tadi tu. La ilaha illallah. Patutnya begitu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La tu nak cerita la tu terkik, nipis. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amat dari pucuk. Itu punya style suara tu. Suara mak lembut. La ilaha illallah. Ni Boston punya apa ni, kawalan suara. Ya, la ilaha illallah. Itu orkestra punya style. Tak boleh la, tak la. Asalnya wala, dan tidak sambut alif lam, dia jadi idgham. Wala, sebab itu tak boleh kata wala. Wala salah, lam tu jadi cepat.
Tapi ramai yang baca gitu. Ghairil maghdubi alaihim walad, dia baca gitu. Walam patutnya begitu. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini selingan lah Syekh Abdul Aziz. Rasanya kita boleh pertimbangkan juga. Ramai jamaah-jamaah kita bila dah tengok kita punya ragaman ni, dia orang kata, sayang Ustaz, bagus sayang saya kata. Kira sayang Ustaz memang sayang lah, tapi ilmu Ustaz tu sayang. Dia kata, kenapa ragaman mula pada sujud sahwi je, dia kata. Kami tak kalau boleh dari rukun semayang nombor 1, Ustaz tolong dia cakap pada orang buat Ustaz Syekh Abdul Aziz, suruh buat rakaman balik lah. Sayang Ustaz, sebab kami dah nampak ilmu tu, dia kata. Kita kena boleh fikirkan jugalah. Demi memartabatkan ilmu, kalaulah saya minta ulang balik, orang sini mesti kata yes. Apa yang boleh? No? Kalau no, ya boleh Syazmi ya. Sebab ini permintaan ramai penuh. Dan saya rasa yang di sini pun ada yang baru jumpa anak pun. Jadi untuk nak jadikan itu amal jariah, Syekh Aziz, amal jariah. Yang hendak tunjuk saham ni tak tumpuk dosa dia, kita rukun mana pergi gitu. Dia tak ada juga kata. Tapi ini pun dengan izin Allah lah. Ustaz yang bagi yes, boleh. Sebab ini kita jadikan bahan. InsyaAllah lah, saya rasa orang buat 2, 3, 4 orang dah mengangguk tu, angguk-angguk lah. Jangan giling-giling ya. InsyaAllah lah. Itu dipanggil atas masalah umum, kepentingan awam. Jadi kita hidup juga untuk ilmu tu. Sebab rukun tu penting tu. Jarang orang nak cerita rukun sembahyang betul-betul kan. Jadi walam tu ni ke walam tu. Itu. Baik, kita sambung. Wa fakhimid dada wal alifa ba'daha. Taba'an laha. Taba'an laha. Taba'an asalnya taba'an, tapi sebab kita baca sambut lam, taba'an laha. Boleh baca wafakhimi, boleh baca wafakhimu, boleh. Wafakhimu dha, kalau wafakhimu dia kena baca wafakhimu dhadi. Ini cerita nahwu. Ini grammar. Betul. Nak baca Arab ni dia ada approach yang tersendiri. Selagi benda tu tidak bercanggah. Macam kita juga, kadang-kadang ayat kita ayat kenyataan, kadang-kadang ayat kita ayat tanya. Dia gitu juga. Apa kita punya penekanan? Itu yang jadikan kena bagi atas, bagi depan, bagi bawah tu. Tak apalah kita ikut yang ni. Jadi kalau saya nak baca wafakhimud dhadi wal alifi ba'daha tab'an laha, boleh. Tak salah. Siapa kita salah jumpa saya. Melalui VCD ni, siapa kata salah boleh jumpa. Kita boleh bincang, bukan nak gaduh. Tak ada guna nak gaduh. Banyak kerja lain lagi. Setengah orang Ramadan ni nak bergaduh. Kita nak cakap bab ilmu. Sampai lecturer UIA pun nak berbicara dengan kita masalah itu. Nasib baik boleh terima. Baik. Ini cerita yang baik. Kita pakai yang dalam ni. Wa fakhimud dhada wal alifa ba'daha tab'an laha atau tab'an laha. Dan tebalkan olehmu akan dhad. Kena tebal dhad tu. Wal alifa, dan juga alif ba'daha, kemudian daripadanya. Mana alif selepas dhad? Dha. Tab'an laha, kerana mengikut baginya. Alif ni pak turun konsep dia. Kalau huruf sebelum dia tebal, alif dia ditebal. Lalang lah, lalang alif ni.
Kalau hurufnya nipis, alif jadi nipis. Kalau ko. Kalau ke. Kalau huruf sebelum alif tu nipis, huruf istifal, kaf contohnya, ke. Tak boleh nak kata ko. Kalau huruf sebelum isti'la itu bab ko. Tak boleh kata ka, ta. Tak boleh. Sebab apa? Dia kata taba'an laha, kerana mengikut baginya. Alif ni mengikut. Waladdu, tak boleh waladda. Waladdu, tak boleh. Waladdu, itu maksudnya. Kena tebalkan dhad dan alif yang selepas yang mengikut itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdall. Itu. Jangan waladda. Waladda tak jadi. Waladdallin. Tak betul juga. Do, jangan do. Jangan da, do. Di mana makhraj dhad? Di sepanjang tepi lidah sebelah kanan atau sebelah kiri. Angkat ke geraham atas. Kalau sebelah kanan lidah, geraham atas kanan bahagian dalam. Kalau sebelah kiri lidah, geraham atas bahagian dalam sebelah kiri. Tak kalau sebelah kanan nak melencong pergi sebelah kiri, tergeliat ke lidah tu. Jadi macam kuih gelang, ini pusing lah. Dia kalau kanan, dia pergi kanan lah. Kalau kiri, pergi kiri. Kalau dalam kitab Al-Mufid, Rasulullah, Sayyidina Umar, apa semua sahabat-sahabat, maka digalakkan baca sebelah kanan. Maknanya sunat mengkanankan sebutan. Baca pun sunat kanan. Apa tak lagi pakai cincin sebelah kanan? Kita pakai kanan ke kiri? Pakai jam kanan. Masalah tak biasa cerita lain. Kanan kan? Dia bukan cermin, ini betul kanan. Sunnah. Ambil lauk tangan kanan, depan ni kita nak ambil lauk orang tu. Diterima tak terima, anda pergi awal. Sebab ada hal lain. Semualah dia sediakan. Ambil lauk tangan kanan. Kotor Ustaz. Apa kotor? Lepas ni nak basuh juga sudu kan? Tak pernah dia bawa orang Ustaz. Orang besar-besar. Besar mana? Orang besar lah patut reti, patut faham. Patutnya tak pernah dia bawa orang ke hotel. Sebab orang kat hotel ramai tak faham agama. Nak cerita. Betul orang makan kat hotel jangan baca doa. Kecuali kalau majlis agama buat hotel, baru baca doa. Apa mentaliti masyarakat teruk no? Nak jilat jari kat hotel rasa malu macam perak no. Tak apa, jilat jari, letak handphone paling mahal atas meja. Biar tally sikit. Kadang-kadang nak dibuat juga kadang-kadang orang. Kan geram juga kita kadang-kadang. Kadang-kadang tengok pakai kopiah ni macam Koman Sepana sangat. Cakap orang putih sikit, baru dia gini. Kan? Tahu, itu tak ada kena-mena dengan Fatihah ni. Ini cerita mengkanankan sebutan. Masuk surau kanan, masuk rumah kanan, langkahnya. Pakai baju tangan kanan, pakai seluar kaki kanan, pakai kain langkah kanan. Kanan, pakai jam tangan kanan, pakai cincin tangan kanan. Bila lagi nak berubah? Ramai ustaz tangan kiri, tak apalah, biarlah. Kenapa nak tengok yang kiri? Tengoklah yang kanan. Susah benar nak berubah. Nak buat apa? Ganjakan paradigma tu susah sangat. Tak apalah, lain kali. Habiskan dulu. Okey. Wa fiha min al-waqf at-tammi, dan padanya apa padanya? Pada Fatihah. Daripada waqaf yang tam, makna tam sempurna. Tam ini kena ada sabdu pada mim, baru makna sempurna. Kalau tam tak ada sabdu, itu macam kita panggil setumpuk hitam. Dia kena tam.
Dan padanya, yakni Fatihah, daripada berhenti. Waqaf ni makna berhenti. Bila kita baca, kita berhenti. Berhenti yang status macam mana? Statusnya sempurna. Itu panggil tam. Wal waqfu, dia nak cerita yang tam tu apa dia? Wal waqfu 'ala al basmalati tammun. Dan bermula waqaf. Waqaf ni makna berhenti. Berhenti di mana? Atas basmalah. Basmalah ni nama, istilah. Apa dia basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Apa hawqalah itu? La hawla wa la quwwata illa billah. Apa tasbih itu? Subhanallah. Apa tahlil itu? La ilaha illallah. Apa tahmid itu? Alhamdulillah. Apa takbir itu? Allahu akbar. Jadi nak ceritanya, basmalah kalau baca berhenti, itu berhenti yang sempurna. Allahu akbar. Kita pun baca doa iftitah atau doa istiftah, nama lainnya, ataupun tawajjuh. Lepas pada itu kita pun a'udzubillah, sunat bagi mazhab Syafi'i tiap-tiap sebelum baca Fatihah. Ini yang kata nak buat balik rukun ni. Ya. Kemudian baca basmalah. Baca basmalah tu dikuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum berhenti situ sempurna. Soal nak sambung cerita lain. Selagi sambung itu bersebab. Selalu ni tarawih lah. Sebab tak pun ada sebab nak mengambil 23 tu panjang. Tapi kalau 8 buat gitu, susah nak cakap. Tengoklah VCD yang 4 keping. Itulah jawapan. Tak payah cerita banyak. Wa ala yaumiddini tammun. Tutup kurungan tu. Kurungan tak ada situ. Terlepas. Tammun. Ataupun tak payah kurungan lagi sebab ada wa tu ya. Tak apalah, tak payah kurungan lagi. Maafkan saya. Wa ala yaumiddini tammun wa ala alamina tammun. Situ baru tutup. Dia sekarang nak mengagihkan, mengkategorikan, mengasing-asingkan, membahagikan, ya, menerangkan, menunjukkan yang mana yang kata tam itu lepas pada basmalah, kemudian kalimah ad-din. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Din, ad-din. Tak. Ini ada pada siri-siri awal. Satu VCD kita baca habis dulu. Cuma ni sebab kita baca kitab ni, kita ulang maklumat. Mana kalau kita wasal ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga berhenti. Ayat keempat, ayat pertama basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ayat ketiga, Maliki Yaumiddin ayat keempat, berhenti situ tak sempurna. Bukan makna tempat lain berhenti tak boleh. Boleh, harus. Tetapi kalau tak sempurna, tak. Nafas tak sampai ustaz? Itu makna kita yang tak sempurna sebab nafas pendek. Sebab itulah orang yang ada nafas panjang, bonus. Jangan kecil hati yang nafas pendek. Kalau nafas panjang pun tak baca Quran, bukan bonus, tak guna. Bagus lagi yang nafas pendek mau baca Quran. Kalau yang tak pakai cermin mata pun tak baca Quran, tak guna juga. Bagus lagi yang cermin mata bertingkap atas bawah tapi boleh baca Quran. Tahu cermin mata bertingkap? Ada tingkat bawah, tengok Juli bawah. Bagus daripada yang tak pakai cermin mata tamu-tamu baca Quran. Wa 'alal 'alamina tamun. Ini diundur balik cerita Hindustan. Budak tu dah besar, lepas tu cerita kecil balik. Cerita Yadun Kibarat. Dia pernah tengok cerita Yadun Kibarat. Pernah ya, kita serupa dulu lah. Dia budak tu dah besar, lepas tu dia flashback cerita budak kecil. Ni Al-Alamin ni kan ayat kedua, Maliki Yawmiddin ayat keempat, dia flashback balik.
Dia nak cerita, kalau berhenti dekat alamin pun tam juga, dia kata. Agaknya pengarang ni masa tulis-tulis terlupa, patah balik. Tapi tidak terlupa fakta. Cuma letak tu saja. Nanti tuan-tuan pening pula, apa pula alamin? Lepas Malik Yawmuddin adalah alamin? Bukan, mana dia flashback. Bismillahirrahmanirrahim. Tam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada juga pendapat kata tam. Pendapat tetap pendapat. Pendapat yang lain-lain kita dah bicara dalam siri-siri yang awal. Di mana tam, jaiz dan qabih. Dan atas, ni baru buat Quran ni. Dan atas Yaumiddin dan alamin itu tam. Okey. Wa 'ala ar-rahimi tamun wa 'ala malik yaumiddin tamun. Dan dia kata atas rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Diundur balik penangan. Tam juga dia kata. Wa 'ala malik yaumiddin tamun. Dia ulang balik wa 'ala yaumiddin tamun tadi. Ya. Dan dia kata atas malik yaumiddin sebagai ayat keempat, berhenti di situ juga tamun, maknanya sempurna. Lepas tu baru buka kurungan tertinggal. Wa 'alal mustaqim wa 'alal mustaqima tamun wa 'ala waladdallina tamun. Buat kurungan wa 'ala sampai tamun tu. Tambah kurungan, tak ada kurungan tu. Jumpa tak? Baris ketiga dari bawah untuk teks. Wa 'alal mustaqima tamun wa 'ala waladdallina tamun. Dan atas mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, sempurna dia kata. Dan atas waladdallina, ini yang huruf ni yang kita kata Nabi sendiri suruh kalau boleh sebelah kanan dapat sunnah pahala. Dan dad ini Nabi kata dalam kitab Al-Mufid Mauridul Zam'an, dia kata ana afsahu man nataqa bid-dad. Atau kama qala, akulah sefasih-fasih manusia yang menyebut huruf dad. Ini motivation kepada yang lain, maknanya wajib belajar. Bukan Nabi downgrade others, tak ada. Nabi cerita aku yang paling fasih manusia sebut huruf dad, makna mu hak lain dia kena wajib belajar. Dia kata, ya. Jadi berhenti pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tamun, sempurna. Sempurna. Memanglah sempurna, tak ada hujung sampai stesen dah. Tapi dia nak royak juga situ. Ulama ni, walaupun kita tahu, dia nak bagi tahu juga. Punya sharing tu, konsep sharing tu. Dia tak ada lepas gitu je, mu bahas-bahas sendiri lah. Tak, dia kata aku nak royak juga kamu. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihil marji'ul wal wa ilaihil marji'u wal ma'abi. Apa maknanya tu? Selalu orang kampung tu bila dia cerita, wallahu a'lam bis-shawab, dia kata. Tapi tak tahu, kita tanya dia, apa benda tu? Wah, apa ya dia kata? Wallahu a'lam bis-shawab. Dia selalu dengar anak kecil-kecil orang kampung tu selalu sebut ni. Cuma dulu tak pernah tanya dia orang. Wallahu a'lam bis-shawab, dia kata. Tak tahu tak boleh jawab, dia kata. Dia ada tambah tu, kita seronok tu pembayang maksud. Tak tahu tak boleh jawab, dia kata. Agak kita itu maknanya agaknya. Pandai betul orang tu ni cakap Arab. Rupanya dia cukup tambah aja. Wallahu a'lam bis-shawab, tak tahu tak boleh jawab. Macam fardu kifayah, seorang buat lain tak payah. Itu orang Melayu dia memang pandai bab-bab dua buruk, bab-bab gitu. Jamak tak ya. So jamak tak ya. Jamak tak ya. Mana tak payah buat. Wallahu a'lamu bis-shawabi, maknanya dan Allah yang lebih mengetahui bis-shawabi dengan yang betul. Yang betul ni Allah aja yang tahu.
Nama kita belum tentu tahu yang mana betul-betul. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan kepadanya tempat kembali. Semua orang akan kembali kepada Allah. Sebab itu buatlah yang betul-betul. Ibaratnya gitulah yang tersirat daripada yang tersurat tu. Bila nak kembali kepada Allah, buat yang betul-betul. Dan buat betul-betul. Kan lain kan? Buat yang betul-betul, mana yang sahih. Kemudian buat betul-betul, sungguh-sungguh, lobok olehmu. Pasal apa? Pasalmu aku jadikan bukan untuk foya-foya. Ingat, mu akan dikembalikan padaku. Ya? Itu yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan kepadanya tempat kembali. Kepadanya mana? Allah. Kembali. Telah selesai dicetak pada 2 Jamadil Awal 1348. Nabi Aizan dah ada dah masa tu. Dah ada. 1348. Tak ada lagi. Memang tak ada dalam dunia ni pun masa tu. Tak dapat tangkap tadi tu. Tahun 1929 dah ada. 29. Tak ada lagi lah. Maknanya jemaah kitab ni tua dah. Sebab itu dia bagi tarikh hijrah tu. Di Matba'ah Al-Ahmadiyah 82 Jalan Sultan, Singapura. Ni apa Singapura lah ni? Ni cerita Singapura lah. Ya. Macam ada satu temu dulu ya. Lepas subuh apa? Johor. Lepas Johor asar. Mana asar? Singapura. Lepas Johor. Baru dia nampak. Habis kata Johor pasal apa? Johor lah. Jadi begitulah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Khatamlah kita tajwid Fatihah ni. Tapi tajuk ni tak khatam lagi. Lepas ni kita ada doa Fatihah. Dan kita ada qiraat 7 dalam Fatihah. Ini bonus. Makna macam mana Fatihah boleh baca 14 cara. 14 cara. Lebih hebat pada Akademi Al-Quran. Akademi Quran ni tepuk-tepuk. Ini kita nak pergi satu persatu. Boleh baca Fatihah berapa cara? 14 cara. Itu kita akan abadikan. Ya. Kemudian kita nak tengok ulama' dah susun apabila baca Fatihah, apakah doa untuk Fatihah. Doa khas bila lepas baca Fatihah. Mudah-mudahan mustajab dan makbul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, siri-siri yang akan datang insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam. Oleh kerana dah habis kitab ni, ada sedikit lagi ruang masa dalam 3-4 minit. Syekh Aziz, kalau ada soalan ringkas, kalau nak tanya silakan. Ada soalan tak? Ya. Ya. Yang mana? Wallah. Allah tu tebal, taqlil Islam. Wa tu nipis. Wallah. Macam Allah. Takbir. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Walau maknanya istiqmal huruf ni, huruf nipis kena nipis, huruf tebal kena tebal. Wajib. Sebab dia jatuh rukun tajwid yang ketiga. Yang nipis kena nipis. Masalah kita yang tak fasih ni, yang nipis dia baca tebal kerana huruf yang kedua tu huruf tebal. Lepas dalam alif tu huruf dot kan, alif lam tu tolak tepi, dot tu tebal. Jadi dia tertarik tebal dot masuk dalam la. Itu jadi wallah. Salah. Tebalnya lam pada kalimah Allah, maka dia tarik hamzah wasal tu jadi tebal. Allahu Akbar. Salah.
Wallahu a'lam. Salah. Allah. Asalnya asalnya wala. Allahu akbar. Wallahu a'lam. Begitu. Boleh faham? Ya? Insya Allah. Ya. Salah itu maksudnya dia keluar menjadi perkataan lain ke apa Ustaz? Kalau macam walau so kita jadi wallah okey, jadi makna lain atau bagus, soalan yang baik. Soalan ini akan terjawab dengan sempurna insya-Allah bila kita bincang bab lahan nanti. Next change. Kita punya rakaman akan datang yang insya-Allah penting. Cuma kita nak ceritakan, kalau dia yang nipis dia baca tebal, makna tak berubah. Makna tak berubah. Cuma bila makna tak berubah, kalau kita cakap Arab, ada maaf lagi. Tapi kalau kita baca Quran, dia jatuh lahan. Lahan ni maknanya kesalahan dalam bacaan. Walaupun tak berubah makna, oleh kerana kita tidak menghalusi sifat huruf. Bila sifat huruf tak dihalusi, pada umumnya paling tidak dia telah melakukan lahan khafi. Lahan khafi maknanya kesalahan yang tersembunyi. Lahan khafi kalau ikut dalam kitab Al-Majmu' Al-Mufid, jumhur ulama masih kata haram. Kitab ada kat rumah saya kalau nak tengok. Hanya sebahagian kecil saja kata bil karahah, makruh. Makruh pun dah tak syok lah. Sebab itu kita cerita, dosa ni tak usah nak kira dosa besar, dosa kecil. Dosa tu dah tak seronok dah. Tak usah nak kira dosa besar, dosa kecil. Dosa tu dah tak patutnya, tak tahulah macam mana. Sebab dosa ni dia akan menggelapkan kita punya usaha kesungguhan nak beramal. Tu yang susah nak bangun malam, susah nak baca Quran. Pasal dosa tu selaputi kita. Lepas tu bila kita datang menampak untuk majlis ilmu, dosa kecil digugurkan. Kita ambil wuduk, dosa kecil digugurkan. Sebab memang banyak dosa kita tamat. Jadi maknanya kalau kita baca tebal nipis, patut tebal baca nipis, patut nipis baca tebal, lahan khafi. Dan lahan khafi ni itulah hukumnya tadi. Cuma huraian panjangnya dalam siri bimbingan bab lahan nanti, bimbingan tilawah nanti insya-Allah kita akan bincang yang panjang lebar. Tapi elakkan daripada berbuat demikian, sebab kita baca kalam Allah. Kalam Allah. Kalau kita cakap dengan manusia, dengan kalam manusia pun kalau salah cakap, orang senyumkan kita juga kan, senyum kambing boleh tidak? Oh cakap begitu. Telur tak ada. Orang kahwin minta telur kan. Telur tak ada. Telur lah kata. Kan? Maknanya itu cakap Melayu tu, ada orang prihatin. Tiba-tiba walau patutnya wala. Siapa yang akan prihatin? Orang belajar. Inilah benda-benda yang kita kena jaga sebab kalam Allah. Lepas tu saya selalu menasihatkan penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, kalau bercakap, baca khutbah ke, panelis forum perdana ke, ceramah perdana ke, baca kitab ke, bila sampai ayat Quran, tolonglah baca Quran tu bagi betul. Sebab awak sedang baca kalam Allah. Kalau awak berceramah berapi-api pun, itu awak punya kalam manusia, perkataan manusia. Tapi bila sampai dia perkataan Allah, ayat Allah, macam Tok Guru lah, bila sampai ayat Allah, dia berhenti sekejap, memberi penghormatan, ambil momentum untuk baca ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru dibaca ayat Allah. Lepas tu dia nak berapi balik ceramah, berapi lah. Itu khutbah dan sebagainya. Itu nama orang yang berjaga-jaga, berhati-hati. Inilah benda yang patut kita hayati bersama. InsyaAllah. Cukup dah dulu hingga ada lagi. Demonstrate balik yang mau tu dia macam Ustaz. Tengok dulu Ustaz tadi ke depan gitu. Memang dia ke depan. Mulut anda tak ke depan. Ke depan ni mulut binatang tenung namun. Dia pengelembung lah. Pengelembung ni pun goreng telur dah. Dia macam memuncung sikit ke depan. Ini sebenarnya ada jawab pada satu anak murid yang mengaji dengan satu ustaz. Dia kata begini, kalau mulut tebal gini, tidak semesti gini.
Anak kata tak apa, esok anak tunjuk kitab dan hantar. Panggil dia tu pergi tanah, anak tengok tunjuk kitab. Yang anak ambil pada tok guru, anak mak pergau apa semua ni, begini mulut ni. Tengok kitab ni pun begini kan. Mouth. Bila kita nak tafkhim, nak gemuk, tebalkan huruf, dia memang kena muncung sikit macam kulit kerang. Macam kulit kerang sikit bibir kita tu. Ghairil mouth. Dia kena gitu. Sebab dalam kita aku tilawah sebut. Dia memang benda ni, dia kata dalam bacaan Quran ni dia ada body language dia, ada gaya dia untuk mendapat sebutan tu. Dia gitu. Dia tidak tak boleh. Sebab bila kita cakap, kita dapat ilqah dari guru. Nombor dua, kita boleh tunjuk kitab muktabar. Kitab tu dulu Syekh tak ada gambar. Lepas tu dia punya evolusi dia, kitab tu ada gambar tapi drawing. Yang terkini kitab sama juga, dia ambil foto. Foto qari punya mulut tu ditunjuk je sebiji kat situ. Dengan janggut-janggut misai tu semua ada, janggut garang. Punya prihatin ulama, kitab yang sama tapi tengok evolusi yang berlaku. Jadi kita boleh tunjuk. Kita bukan cakap-cakap itu je. InsyaAllah ya. Okay, kita makan gelori. InsyaAllah. Terima kasih yang baik daripada Allah. Sila kelemahan saya sendiri. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله